apa pegangan kumpulan radikal mengganas ni dari sudut tauhid sehingga kita nampak mereka mudah mengkafirkan ahlul qiblah? Ya, betul. Doktor. Ini memang soalan bagi saya paling kritikal. Sebab bila kita faham golongan khawarij dan ekstremis ni, dia memang membawa konsep mengkafirkan orang lain. Jadi kita kena faham kufur ni lawan dia tauhid lah. Betul. Kan? Syirik adalah lawan tauhid. Jadi kita kena faham tauhid yang mereka bawa ni ialah tauhid yang mudah menafikan orang lain sebagai ahli tauhid. Sebab tu kalau kita tengok munculnya daripada ideologi Wahabi yang diasaskan oleh pengasas Wahabi membawa konsep tauhid tiga. Tauhid tiga dulu. Itu asal. Itu asas dia. Jadi dengan tauhid, kalau kita tauhid itu satu sahaja. Kita tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid itu satu sahaja. Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi mereka ada 3 cabang tauhid. Kamu mungkin ada salah satu atau sebahagian atau kesemuanya. Ini sendirilah satu. Sebab tu kalau kita faham juga seperti mana kata para ulama, apabila Muhammad bin Abdul Wahab ataupun pengasas Wahabi mendakwa dia membawa tauhid, maka ulama kata hal huwan nabiyyu hatta jaa bitauhid. Adakah dia seorang nabi sehingga dia perlu mendakwa dia datang membawa tauhid? Ya. Adakah ulama-ulama sebelum dia tak kenal tauhid, dan kita pun tahu dia kata guru-guru dia pun tak kenal makna la ilaha illallah, dia pun tak kenal makna antara ucapan beliau lah. Sampai kan ada salah seorang guru dia kata kuf lisanaka anil muslimin, jaga lidah kamu daripada para muslimin. Jadi dengan membawa konsep katanya semua orang bukan muslim bertauhid rububiyah, ini pun satu dakwaan yang sangat salah. Bukan semua orang muslimin yang mengiktikadkan Tuhan itu Allah. Ya. Kalau di kalangan orang Arab yang dahulunya daripada keturunan Nabi, daripada keturunan atau syariat Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kemudian diselewengkan oleh Amr bin Luhai, yang memang mereka mengenal Allah kerana mereka adalah daripada warisan syariat Nabi Ismail dan Ibrahim. Mungkin mereka ada sebahagian mereka yang menyembah berhala dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau kita tanya, maaf katalah orang Jepun ke orang Buddha di negara lain, siapa yang cipta langit dan bumi, takkan dia kata Allah, dia tak kata Allah. Dia tak sebut dia Allah. Jadi yang mengatakan Allah tu apa kita panggil adalah jawapan daripada sebahagian orang Arab yang dahulunya daripada syariat Nabi Ibrahim AS, yang memegang sakibaki syariat Nabi Ibrahim. Sakibaki syariat Ibrahim. Jadi itu tauhid rububiyah, boleh bincang panjang tapi masih ringkat kan. Kemudian tauhid uluhiyah. Dengan tauhid uluhiyah ni mereka meluaskan makna ibadat. Mereka kata kalau bertawassul tu pun beribadat, seolah-olah kalau kita bertawassul dengan para aulia, para nabi, kita beribadat kepada mereka, menyembah. Jadi mereka, dan kalau orang bertawassul di kubur, mereka kata itu ubadul kubur, penyembah kubur. Jadi kemudian mereka meluaskan lagi makna itu. Dengan tauhid uluhiyah ni mereka mengkafirkan begitu ramai umat Islam hatta di Mekah dan Madinah. Sebab tu sejarah mereka penuh dengan pembunuhan, pertumpahan darah. Bahkan sebahagian umat Islam diperhambakan para wanitanya dan sebagainya. Kemudian ada tauhid yang ketiga, tauhid asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat mereka ni tauhid literal. Maaf saya sebut tauhid yang kita sebut sebagai hasyawiyah ataupun tajsim dan tashbih. Mereka menisbahkan Tuhan itu beranggota, bermuka, bertangan, berkaki, berjari, berbetis, bertempat, duduk, naik dan sebagainya. Kalau kita tak iktikad dengan iktikad sebegini, mereka kata kita menafikan sifat Allah SWT. Kafir pula. Jadi mereka kafir lagi. Kafir kerana kononnya beribadat kepada selain Allah, kafir kononnya menafikan sifat Allah. Kemudian golongan-golongan yang macam Al-Qaeda ni, mereka ada tauhid yang keempat, iaitu siapa yang tak melaksanakan hukum Allah, undang-undang Islam ataupun secara keseluruhannya, maka mereka pakai ayat itulah waman lam yahkum bima anzalallah tu faulaika humul kafirun tu. Walaupun Ibnu Abbas kata radhiyallahu anhu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata itu kufrun duna kufrin, mereka sapu kan. Ataupun ulama kata kufrun di situ adalah kufur yang apa kita panggil bukan semata-mata melaksanakan tapi menafikan hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi
Sebab tu kita tengok golongan yang berideologi Wahhabism seperti Syabab dan sebagainya, asalnya mereka apa kita panggil golongan ni muncul dengan fahaman nak membawa ataupun kita panggil tanpa membawa misi daulah, dia panggil, tanpa masa. Tapi bila dah Al-Qaeda itu di akhir-akhir Al-Qaeda tu nak kemunculan ISIS tu, mereka mula menggabungkan antara konsep nak mempunyai negara sendiri dengan konsep tauhid yang mereka pegang tu. Jadi sebab tu kalau kita tengok kenapa Al-Qaeda ISIS mula mengisytiharkan khilafah. Apa persamaan dengan Hizbut Tahrir tu? Ya. Hizbut Tahrir ni dia lebih sebahagian fahamannya lebih kepada Mu'tazilah. Oh, dia pecahan lain. Ya, dia pecahan memang kalau kita cerita lain-lain. Lain. Pecahan yang lain. Cuma kita menyebutkan bahawa mereka ni adalah orang-orang yang menggunakan konsep-konsep agama seperti jihad, khilafah, daulah, itu selalu diulang. tauhid. Mereka menggunakan nama yang sama tetapi dengan kefahaman yang berbeza. Ni yang bahaya sebenarnya. Yang bahaya tu cara memahami tu, Doktor. Ya, betul.